cerdas, kita perlukan politikus yang mengerti nasib rakyat. Dan kenapa rakyat umumnya menerima Anwar Ibrahim? Satu saja, saya tak nampak yang lain. Satu saja, iaitu ini yang paling besar, iaitu Anwar dekat dengan rakyat. Bukan masalah bagaimana ya, tetapi Anwar memang terbukti dia lebih dekat berbanding dengan pemimpin-pemimpin lain. Anwar lebih dekat dengan rakyat. Jadi kenapa kita masih lagi teragak-agak gitu? Ini sangat-sangat merugikan masa depan negara. Kita teragak-agak. Ya ke ni? Ya ke ni? Lepas tu dengar pula yang merepek-repek ni. Yes, ada orang macam tanya, Dr. Mazhar pun dah U-turn. Jadi kita perlu bercakap terus terang dengan siapa pun. Even apakah dia Dr. Mazhar ke, siapa pun. Kita harus berterus terang. Dan kalau boleh, ada tim kita yang bertemu dengan mereka, bincang, apa masalahnya doktor? Doktor cakap ni tak betul. Saya baca ada beberapa tulisan daripada Abu Mishkat misalnya. Abu Mishkat banyak buat tulisan, tapi beliau tak kurang video, tapi tulisan-tulisan beliau sangat jelas. Beliau mengungkapkan iaitu persoalan bagaimana kesilapan-kesilapan yang diungkapkan sendiri oleh Dr. Mazhar. Kita kena angkat itu. Begitulah juga dengan apa salahnya kalau kita bahas, bincang, bertemu dengan baik misalnya dengan Ustaz Zaidrus. Macam mana Ustaz dulu cakap begini, sekarang ni macam mana kita nak letakkan ni? Apa salahnya tim kita? Jangan kutuk mengutuk. Bagi saya lah ya, saya tak berapa suka dengan pendekatan kutuk mengutuk ni. Terutama sekali di kalangan. Kutuk tu maksudnya kalau jelas benda tu, kalau kita mengutuk, bukan mengutuk, kalau kita persoalkan. Ada orang tanya, apalah ni. Misalnya kalau kita persoalkan, ya, contohnya kita persoalkan, kenapa Dr. Mazhar cakap berbelit-belit? Dulu kamu kata begini, sekarang dah begini. Dulu kamu kata ketika PH Islam tak terbela, sekarang terbela kat Islam. Cakap terus terang. Kita nak tanya kepada ulama-ulama kita ni, cakap terus terang. Apakah Islam terbela sekarang ni? Lepas tu yang mufti wilayah juga, yang sekarang jadi menteri agama, mereka harus menjawab dengan tegas. Islam terbela kan ni? Tok Guru Hadi Awang misalnya, kenapa soal-soal yang sangat prinsip seperti ini mereka tidak mampu untuk menyatakan kebenaran? Ini yang kita harapkan daripada ustaz-ustaz seperti Ustaz Ridwan Abu Bakar. Ustaz-ustaz muda ni kena tampil, mengambil tempat. Ini masanya, ya, bukan masanya kita nak tunggu. Tak apalah, tunggu mereka mati dululah. Jangan. Kita kena tampilkan pemimpin-pemimpin muda, ustaz-ustaz muda. Keluar idea-idea yang bernas, yang cerdas. Jangan nak tunggu. Itu yang tunggu lama-lama royuk. Masyarakat jadi keliru dan sebagainya. Saya dapat lihat beberapa tulisan di sini, video di sini, nampak pandangan dari Ustaz. Ya, antaranya ni masalah Ustaz berbayar ni memang dah tahu. Tetapi ini bukan persoalan itu. Soalan yang lebih penting lagi ialah jangan kelirukan rakyat itu. Kalau kita kata Islam terbela sekarang, ya buktikan. Tapi kenapa kamu tak buktikan? Dulu Asyik nak hentam, kata PH ni tak membela Islam. Tapi yang jelas, macam mana Ustaz Ridwan sebutkan tadi, bagaimana hebatnya Dr. Mujahid sehingga boleh merubah undang-undang. Hasil daripada gerak kerja tim yang besar, yang luar biasa. Ini yang kita nak. Bukan kita nak dengar kamu ceramah RUU 355 lepas tu kutuk. Orang ni kalau macam ni mati, nanti kita pasang kat jerat Cina lah, apalah, begitulah gini. Tapi bila dah dapat kuasa, apa dia? Mula rakyat tanya, mana dia ni? Mana? Nak tengok. Tak payahlah RUU tu terlalu besar. Yang kecil-kecil aja. Itu pun tak mampu. Jadi macam mana hujah ni yang mengatakan, kamilah yang lebih hebat daripada PH.
Saya rasa ini dah lapuk lah. Kalau cara begini hujah, memang kita nampak. Saya harap Dr. Mazhar kena rehat secara... Jangan kutuk. Saya pun tak suka kutuk-kutuk ustaz-ustaz ni. Tak payah. Kita cakap terus terang. Mana yang betul, betul. Mana yang tak betul, apa nak betul kan? Buat apa? Tadi ada orang tanya saya. Isu Allah ni. Nama Allah, perkataan Allah itu. Ya. Ada orang tanya. Saya kata saya minta saya bagi masa sikit untuk bincang. Tuan-tuan, saya tak mau jawab A, B, C atau bukan. Saya nak begini. Saya nak ajak tuan-tuan. Ya, saya nak ajak tuan-tuan merenung di mana negara-negara lain. Saya pernah duduk di Syria. Satu masjid itu di Solahiyah, nama satu tempat. Solahiyah ni tempat shopping kompleksnya lah, tapi di bawah, bukan di Syria ni. Solahiyah ni, Solahiyah bahasa Amia dia. Banyak ni pedagang-pedagang. Di situ ada masjid. Dan seberang jalan aja. Bukannya jauh-jauh. Ada jalan, dijarakkan dengan jalan. Di situ ada gereja. Bukan jauh, bukan, dekat. Masjid, saya pernah azan juga. Saya teringat, saya pernah azan di masjid itu. Dan tak lama kemudian, lepas kami solat, apa begitu gini, sekejap lagi pula, yang sebelah ni. Tuan-tuan, kalau orang Arab, dia menyebut, kalau Kristian Arab lah ya, Nasrani Arab, dia akan sebut nama Allah. Cuma mungkin kalau konteks Malaysia ni, mungkin tak biasa. Tapi kalau Indonesia, mereka sebut Allah. Kalau orang Indonesia, betul tak? Orang Kristian, kalau sebut Allah itu Allah. Tetapi, itu tak penting. Bagi saya, yang jauh lebih penting adalah kefahaman masyarakat ini. Malam ini, ada yang mengingatkan bahawa kita ini adalah, malam ini kita peristiwa Isra' Mi'raj ini sangat penting. Dan sebuah buku yang ditulis oleh, dan dia menang, Raqiq Maktum, tak salah saya, nama itu Syekh Raqiq ya. Beliau menulis dan beliau mendapat penghargaan dengan tulisan sejarahnya. Dan kita ingin menggalakkan juga kepada kepimpinan kita ini supaya membicarakan satu-satu hal itu lebih detail. Kalau Isra' Mi'raj, tak payahlah sekadar menyambut saja. Apa sekadar menyambut? Kita nak tahu apa dia yang berlaku dalam Isra' Mi'raj. Apa yang penting, mesej penting dalam Isra' Mi'raj. Ini jauh lebih penting daripada kita menyambut. Oh, malam ini Isra' Mi'raj. Lalu kita sambut. Ya, sambut ini bagi saya tak penting. Yang jauh lebih penting adalah apa dia yang berlaku. Ada satu hal yang harus kita ingat, tuan-tuan, iaitu peristiwa Isra' Mi'raj. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Surah ayat pertama itu, subhanalladzi asra bi'abdi. Bagaimana peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat daripada Makkah ke Madinah. Ya. Berangkat daripada Makkah ke Madinah. Kemudian dari Madinah, ya, Makkah ke Madinah, dan bukan ke Madinah, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjid Al-Aqsa di Palestin. Dari Cikgu tolong kau ni. Di Cikgu tolong kau. Jadi dekat luar. Jadi bila kita sebut soal dari berangkatnya Rasulullah SAW dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa. Ini satu persoalan besar.
Sebab Masjid Al-Aqsa ini pernah menjadi kiblat yang merupakan kiblat pertama umat Islam. Dan Masjid Al-Aqsa juga sharing. Ada beberapa agama juga di situ. Iaitu Yahudi dan Kristian. Jadi Masjid Al-Aqsa ini sangat penting kepada umat Islam, terutamanya umat Islam dan juga umat Nasrani dan juga umat Jew, Yahudi. Tetapi harus diingat bahawa Masjid Al-Aqsa itu adalah kiblat pertama umat Islam. Cuba bayangkan. Yang menjadi persoalan kita, yang tak jarang dibincang dan dibahaskan ialah di mana sekarang Masjid Al-Aqsa itu di bawah kontrol siapa? Siapa yang kontrol Masjid Al-Aqsa sekarang? Kenapa tak mau dibahas? Dibahaslah. Yang mengontrol Masjid Al-Aqsa sekarang bukan Muslim. Dikontrol oleh Israel. Oh, ada orang tanya, iya ke Israel? Iyalah. Sekarang Israel itu menguasai bukan saja Palestin, bukan saja Masjid Al-Aqsa. Palestin pun dikuasai oleh Israel. Tuan-tuan, orang Palestin menggunakan wang namanya wang shekel. Wang shekel itu adalah mata wang Israel. Orang Palestin telefon. Line telefon itu macam Digi lah apa semua ya, adalah namanya di sana. Semua itu adalah milik Israel. Kenapa tak mau bahas? Kenapa ulama-ulama kita tak mau bahas? Bahaslah. Kenapa tak mau bahas? Betapa banyaknya rumah-rumah rumah Muslim dan juga rumah orang Kristian diruntuhkan oleh Israel. Kenapa tak mau bahas? Oh, kami tak mau bahas ini sebabnya begini. Sebab itu, tuan-tuan, bila kita banyak bagi masa kita kepada benda yang kecil, jadi fikiran kita juga jadi kecil. Orang bicara yang besar. Bagaimana penindasan berlaku terhadap orang Palestin. Kenapa umat Islam tak mau menjerit? Kenapa orang Kristian tak mau menjerit? Bukan saja orang Islam yang dibunuh, orang Kristian juga dibunuh. Kenapa? Kenapa tak mau ulama-ulama ni? Jeritlah sikit, angkatlah suara sikit. Kenapa kamu menyorok bawah kapet? Yang nak bercakap, nak tekan pemimpin-pemimpin, terutama sekali pemimpin Arab, tuan-tuan, yang pandai mereka menekan rakyat. Itu je. Kebolehan mereka tekan rakyat. Sampai rakyat dah tak boleh nak menapas, rakyat bangkit lawan mereka. Oh, tengok, mereka ini adalah kelompok-kelompok yang apa? Yang katanya apa? Dia kata ini rakyat ini derhaka. Macam mana rakyat tak derhaka? Sebab kamu tak mau jaga rakyat. Sebab itu rakyat derhaka. Ini yang sepatutnya kita fikir. Kenapa pemimpin-pemimpin Arab rosak? Kenapa negara-negara mereka musnah, hancur? Negara mereka hancur gara-gara pemimpin-pemimpin mereka tak sayangkan rakyat. Yang kerja mereka adalah kaut segala untung. Macam mana yang dibuat oleh Hosni Mubarak dulu, kaut segala untung. Subsidi yang dapat daripada Amerika berbilion-bilion dolar. Tapi tuan-tuan, apa yang mereka buat? Bukan nak bagi kepada rakyat. Rakyat Mesir susah, miskin. Dan saya ingin cabar ustaz-ustaz ni, buat kajian sikit. Buat kajian. Kamu bercakap, cuba realistik sikit lah. Oh, nak cakap tu kalau nak membetulkan benda kecil-kecil yang disalahkan rakyat ni. Lama-lama rakyat yang, bukanlah saya nak membackup si Sajak ni, bukan. Tapi tuan-tuan nampak sangat benda kecil boleh jadi huru-hara satu Malaysia ni kerana nak melayan benda-benda yang macam ni. Sebab itu kita kena bercakap yang besar. Rasulullah SAW, kalau dia asyik benda kecil aja tuan-tuan, siang malam dia bercakap benda yang kecil, umat ini tak makan. Rasulullah SAW, dia bina saqafah yang betul. Dia bina vision umat Islam yang jelas. Barulah dia nampak besar. Dia nak selamatkan negara. Dia nak selamatkan umat.
Dia nak selamatkan, bukan nak selamatkan keluarga dia. Dan dia pernah cakap kepada Fatimah, "Ya Fatimah, kalau kamu mencuri, aku potong tangan kamu." Nampak? Dia tidak nepotisme. Tidak nepotisme. Ya. Mereka tak nepotisme. Tiada. Dia bukan kronisme. Dia bukan nak jaga sahabat-sahabat dia saja. Tak ada. Dia jaga umat. Ini yang kita tak boleh nak faham. Sebab itu saya hormati. Tuan-tuan, saya hormati pandangan tuan-tuan. Saya hormati ada berbeza agama. Kita ada Kristian, kita ada Jiu. Sebab itu saya ulangkan beberapa kali. Ada beberapa perkara dalam hal ini sangat sensitif. Ada hal-hal yang sangat sensitif. Kita tak boleh nak diperbodohkan oleh kelompok-kelompok nasionalis. Kalau di Arab itu nasionalis Arab. Mereka memperbodohkan rakyat mereka, sampaikan rakyat susah. Raja-raja mereka cuba, tuan-tuan tengoklah, duit bukannya saja di negara, disimpan ke Amerika, disimpan ke seluruh dunia. Di negara Arab, pangai raja-raja Arab ni macam itu. Rakyat tawadu, ulama-ulama pergi cakap kat masjid, rakyat biarlah jadi tawadu. Jangan, kamu tak cakap dengan raja-raja supaya tawadu. Kamu nak cakap dengan rakyat suruh tawadu. Apa ni? Gila. Rakyat kena berjimat cermat. Rakyat kena hormat. Rakyat kena jaga sopan santun. Raja-raja Arab mana ada sopan santun? Hara, tuan-tuan. Hancur Arab. Hancur negara-negara Arab, negara-negara tadi. Kaut. Boleh kaut. Kaut untuk kepentingan peribadi mereka, keluarga mereka dan sebagainya. Tuan-tuan, kalau Arab Saudi punya raja pergi ke Bali, ni kawan-kawan kita cerita, dia booking bukan satu, dia booking 1 bulan hotel. Orang lain tak boleh masuk. Duit siapa ni, tuan-tuan? Duit minyak kan? Duit minyak tu siapa yang punya? Ini persoalan kita. Sebab itu bila kita bercakap soal ini, kenapa ulama-ulama ini diperbodohkan oleh raja-raja ini? Sampaikan ada di kalangan ulama yang bercakap sikit, tangkap, masuk penjara. Cakap lebih sikit, bunuh. Siapa? Jadi ini persoalan yang penting. Ulama-ulama kena besar fikirannya. Ya? Jangan fikir kecil. Ya? Terima kasih ya. Bagi duit. Okey. Saya bercakap malam ini tentang tentang Isra' Mi'raj, dan saya nak bawa fikiran ini bukan nak mengingat saja, tetapi yang jauh lebih penting adalah kita nak bawa pemikiran besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bawa pemikiran besar. Dan pemikiran besar ini dalam sejarahnya jelas apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dalam hidupnya, ya, dia betul-betul prihatin dengan rakyat. Barulah ada ini ulama-ulama kita yang sembang ni apa? Sembang itulah kecil-kecil tu. Lepas tu kutuk orang ini, tu kata-kata orang ini, tu maki-maki orang ini, lepas tu apa? Itu je. Tak ada vision. Tak ada nak harap dia orang cakap tentang vision. Apa vision apa? Kutuk sini. Sebab itu tuan-tuan, bila kita mengenang dan mengingatkan semula akan peristiwa Isra' Mi'raj ini, Allah sebut dalam Al-Quran, bukan sekadar kita nak tahu bagaimana Rasulullah SAW berjalan, dijalankan dari sepantas kilat, daripada Makkah ke Masjid Al-Aqsa, kemudian dia naik, dibawa oleh Allah SWT, naik bertemu dengannya di Sidratul Muntaha. Dan di sana bagaimana peristiwa itu berlaku. Dan tuan-tuan perhatikan bagaimana
hebatnya, ya, hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dapat balik pada malam yang sama. Perjalanan yang cukup jauh, tapi dalam tempoh masa satu malam. Ini yang harus kita lihat, bagaimana canggihnya, ya, bagaimana canggihnya transportasi yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad dan dapat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sehingga kan solat kita daripada 50 waktu turun sampai 5 waktu. Jadi saya tak ada mahu terlalu detail ke sana, tetapi saya ingin menyeru dan mengajak kepada tuan-tuan, puan-puan sekalian, iaitu kita harus mempersiapkan generasi kita ini dengan generasi yang punya saqafah Islamiah kafah.